Selamat sejahtera dan salam sepakat dan kolektif menjulang kecemerlangan. Kami daripada kumpulan PISMP PSB ambilan 2023-2028 akan membentangkan tajuk Pendidikan untuk Semua, Kesamarataan Peluang Pendidikan di Malaysia bagi kursus IDUP 3143 iaitu Sosiologi dalam Pendidikan. Pembentangan ini disediakan oleh saya sendiri, Christine Fredolin, dan rakan saya, Freddy Oxley Birchin, di bawah bimbingan Encik Badrul Hisham bin Ismail. Seperti mana yang kita tahu, pendidikan merupakan hak asas setiap individu dan perlu diberikan tanpa diskriminasi. Dalam konsep pendidikan untuk semua, ianya menekankan bahawa setiap pelajar tanpa mengira latar belakang mereka seperti ekonomi, jantina atau lokasi, berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti. Selain itu, pendidikan yang inklusif juga dapat memastikan semua murid, termasuk mereka yang berkeperluan khas, agar dapat belajar dalam persekitaran yang sama secara adil dan saksama. Terusnya, kesamarataan peluang pendidikan yang bermaksud setiap murid mendapat akses yang adil tanpa dipengaruhi latar belakang mereka. Pertama sekali, dari aspek kelas sosial, murid daripada golongan B40 sering menghadapi kekangan keuangan, terutamanya dalam akses bagi teknologi, berbanding dengan golongan T20. Kedua, dari aspek gender, kesamarataan menekankan peluang yang sama antara lelaki dan perempuan, khususnya dalam bidang seperti STEM yang masih didominasi oleh satu jantina. Khususnya dari aspek lokaliti, terdapat jurang antara kawasan bandar dan pedalaman, terutamanya dari segi kemudahan, sekolah dan capaian internet. Manakala bagi golongan minoriti seperti orang asli dan komuniti peribumi, mereka sering menghadapi cabaran bahasa, budaya dan akses pendidikan. Oleh itu, pendekatan inklusif sangat diperlukan untuk memastikan keadilan pendidikan bagi golongan mereka. Seterusnya, program pendidikan khas dan inklusif bertujuan bagi memastikan murid berkeperluan khas mendapat akses pendidikan yang setara. Melalui program seperti PPKI dan pendidikan inklusif, murid ini dapat belajar bersama murid arus perdana sekaligus meningkatkan penyertaan mereka dalam sistem pendidikan. Antara kekuatan pendidikan inklusif ialah ianya memberi peluang yang sama rata kepada murid berkeperluan khas serta meningkatkan interaksi sosial mereka. Namun begitu, terdapat beberapa kelemahan seperti kekurangan guru terlatih, kemudahan yang tidak mesra OKU, dan beban tugas guru yang semakin meningkat. Seterusnya, kita akan beralih kepada program Zero Reject Policy, ialah dasar yang memastikan semua murid berkeperluan khas diterima masuk ke sekolah kerajaan tanpa penolakan. Dasar ini diperkenalkan bagi menjamin hak pendidikan semua murid selaras dengan prinsip pendidikan inklusif. Beralih kepada kekuatan dan kelemahan, kekuatan dasar ini ialah ianya menjamin hak pendidikan dan meningkatkan enrolment murid berkeperluan khas. Namun, cabarannya termasuklah kekurangan guru pendidikan khas, isu kemudahan sekolah, dan tahap kesediaan warga sekolah dalam menerima kepelbagaian murid. Walaupun pelbagai usaha telah dilakukan, masih terdapat isu utama seperti keciciran pelajar, terutamanya di kawasan pedalaman. Faktor kemiskinan juga menjadi penyumbang kepada ketidaksamaan pendidikan. Selain itu, murid OKU, golongan minoriti serta jurang digital dan bahasa turut menjadi cabaran besar dalam memastikan kesamarataan dalam pendidikan. Beralih kepada cabaran yang seterusnya, yaitu faktor sosiobudaya turut mempengaruhi kesamarataan pendidikan. Contohnya, stereotip gender menghadkan penglibatan dalam bidang tertentu seperti STEM. Selain itu,
perkawinan awal, stigma terhadap OKU, serta perbezaan bahasa dan sikap keluarga terhadap pendidikan turut memberi kesan kepada pencapaian murid. Seterusnya kita akan melihat cabaran dari aspek ekonomi dan geografi. Dari aspek ekonomi, yang pertama, keluarga B40 sukar menyediakan peranti seperti komputer atau telepon kepada anak-anak mereka. Yang kedua, ketiadaan internet juga menghadkan akses kepada bahan pengajaran dalam talian. Dan yang ketiga, terdapat sesetengah murid yang perlu bekerja untuk membantu keluarga mereka. Hal ini karena mereka ingin menambah pendapatan keluarga yang menjejaskan kehadiran dan juga fokus mereka di sekolah. Dari aspek geografi pula, yang pertama, di kawasan pedalaman khususnya Sabah dan Sarawak, mereka sering berhadapan terhadap cabaran kekurangan prasarana asas yang berkualiti berbanding di kawasan bandar. Dan seterusnya, akses jalan yang sukar. Perjalanan ke sekolah yang sukar dan mengambil masa yang lama menjejaskan motivasi murid untuk hadir ke sekolah. Yang ketiga, lokasi sekolah yang jauh, di mana jarak sekolah yang jauh memerlukan kos pengangkutan yang tinggi. Dan akhir sekali, kekurangan guru. Terdapat isu kekurangan guru tetap atau guru option di kawasan pedalaman yang menjejaskan kualiti pengajaran. Peranan institusi pendidikan yang pertama yaitu peranan sekolah, di mana sekolah perlulah menyediakan akses pendidikan untuk semua, di mana sekolah perlulah memastikan semua murid-murid mendapat peluang belajar dari prasekolah sehinggalah ke sekolah menengah. Seterusnya, sekolah juga berperanan dalam mengurangkan jurang sosioekonomi. Contohnya, sekolah perlulah menyediakan kemudahan asas seperti buku teks percuma dan juga bantuan keuangan. Dan yang terakhir, sekolah perlulah menggalakkan pembangunan holistik. Contohnya aktiviti kokurikulum dan kurikulum yang dapat memberi peluang semarata kepada semua murid untuk mengembangkan bakat mereka. Oke, seterusnya kita akan melihat kepada peranan guru, di mana guru perlulah mempelbagaikan PDP. Contohnya guru perlulah menyesuaikan kaidah pengajaran, kandungan dan penilaian mengikut tahap keupayaan serta gaya pembelajaran murid yang pelbagai. Yang kedua, guru perlulah menerapkan pedagogi responsif budaya. Contohnya, guru perlulah mengajar dengan menghormati kepelbagaian, latar belakang budaya, bahasa, dan juga pengalaman hidup murid. Dan yang terakhir, guru perlulah memberikan sokongan kepada murid berkeperluan pendidikan khas. Contohnya, guru perlulah melaksanakan rancangan pendidikan individu, RPI, dan menggunakan alat bantu mengajar yang mesra OKU. Akhir sekali, peranan institusi pendidikan ialah peranan Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM. Yang pertama, KPM perlulah menyokong dasar inklusif, contohnya menggubal dan memantau pelaksanaan, kod amalan serta dasar pendidikan yang menyokong penyertaan penuh murid. Seterusnya, KPM juga perlulah memberikan bantuan persekolahan, contohnya menyediakan peruntukan keuangan seperti allowance murid khas dan bantuan awal persekolahan, infrastruktur mesra MBPK dan juga peralatan khas. Dan akhir sekali, KPM perlulah menyediakan latihan kepada guru. Contohnya KPM perlulah menganjurkan kursus peningkatan kemahiran bagi guru dalam bidang pendidikan khas dan strategi inklusif. Selanjutnya kita akan melihat implikasi kesamarataan peluang pendidikan kepada murid. Yang pertama kita akan melihat dari implikasi positif. Yang pertama, ia dapat menggalakkan peluang mobility sosial. Dalam hal ini, yang membolehkan individu, terutamanya daripada latar belakang kurang berkemampuan dapat meningkatkan status sosial dan juga ekonomi mereka. Yang kedua, ia juga dapat meningkatkan keyakinan diri, di mana keyakinan diri yang tinggi membantu pelajar lebih proaktif bukan sahaja dalam akademik, tetapi juga dalam aktiviti kokurikulum. Yang ketiga, menjamin peningkatan pencapaian akademik. Pelajar yang mendapat pendidikan berkualiti mempunyai peluang yang lebih besar untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Dan yang keempat, ia dapat menggalakkan integrasi sosial. Hal ini karena peningkatan pencapaian akademik dan kemahiran sosial dapat meningkatkan keyakinan diri yang seterusnya membantu individu berintegrasi dalam masyarakat
yang lebih luas, terutamanya dalam persekitaran yang modern. Seterusnya kita akan melihat kepada implikasi negatif jika murid itu gagal dalam pembelajaran mereka. Yang pertama yaitu keciciran. Kanak-kanak yang tercicir dalam akademik sukar untuk kembali ke sistem sekolah yang menyebabkan mereka kehilangan peluang pendidikan formal sepenuhnya. Yang kedua, motivasi mereka juga akan menjadi rendah. Kegagalan akademik yang berulang menurunkan keyakinan diri, membuatkan pelajar merasa tidak mampu belajar dan akhirnya berputus asa. Yang ketiga, ia dapat melebarkan jurang pencapaian. Hal ini demikian karena kanak-kanak daripada keluarga miskin atau kawasan pedalaman akan terus ketinggalan jauh di belakang rekan sebaya yang lebih bernasib baik dan juga ia dapat menghapuskan keadilan sosial. Dan implikasi negatif yang terakhir yaitu ia dapat meningkatkan risiko kemiskinan berterusan. Tanpa kelulusan atau kemahiran, individu sukar mendapat pekerjaan yang stabil, menyebabkan mereka terperangkap dalam kitaran kemiskinan yang diwarisi secara turun-temurun. Implikasi kepada guru yang pertama ialah beban tugas akan meningkat. Hal ini karena guru kini memikul tugas perkeranian, pengurusan data, dan aktiviti luar bilik darjah yang semakin kompleks. Yang kedua, guru memerlukan kemahiran pedagogi inklusif. Dalam hal ini, guru di aliran perdana kini memerlukan kemahiran asas pendidikan khas untuk menyokong murid berkeperluan pendidikan khas dalam kelas inklusif. Yang ketiga, memerlukan guru untuk peka terhadap budaya dan komuniti. Dalam masyarakat majmuk, guru perlu bijak mengurus kepelbagaian latar belakang murid bagi mengelakkan bias dan membina persekitaran pembelajaran yang harmoni. Dan akhir sekali, implikasi kepada guru ialah cabaran dalam mengurus kelas pelbagai tahap. Guru dicabar untuk menyediakan bahan pengajaran yang berbeda dalam satu kelas yang sama supaya murid yang laju tidak bosan dan murid yang perlahan tidak ketinggalan. Selain itu, kita akan melihat penilaian kritikal terhadap kesamarataan peluang pendidikan di Malaysia. Yang pertama, kita akan melihat kepada kekuatannya. Antaranya ialah banyak program inklusif. KPM komited melaksanakan program pendidikan inklusif bagi murid berkeperluan pendidikan khas di sekolah harian biasa bagi meningkatkan penyertaan mereka. Yang kedua, dasar kerajaan yang jelas, di mana dasar kerajaan ini memberikan hala tuju yang jelas, menekankan quality, equity, dan keberkesanan, sistem pendidikan secara menyeluruh. Dan yang terakhir, hak pendidikan semakin meluas. Dalam konteks ini, komitmen KPM dalam memastikan akses pendidikan saksama untuk semua termasuk golongan terpinggir bagi merapatkan jurang sosioekonomi. Dan yang seterusnya kita akan beralih kepada kelemahannya. Salah satunya ialah pelaksanaan yang tidak sekata. Hal ini demikian karena sesetengah sekolah kurang bersedia berbanding sekolah lain yang menyebabkan perbezaan kualitas sokongan. Yang kedua, sekolah pedalaman akan tercicir. Contohnya, sekolah di kawasan pedalaman khususnya Sabah dan Sarawak masih berdepan cabaran logistik, infrastruktur yang daif, dan akses internet yang terhad. Dan yang ketiga, isu guru dan sumber. Hal ini karena kekurangan guru terlatih dalam pendidikan khas, beban kerja guru, dan kekurangan bahan bantu mengajar yang khusus menyukarkan keberkesanan pengajaran. Dan yang terakhir, jurang antara bandar dan luar bandar. Hal ini dikatakan demikian karena perbezaan ketara dalam pencapaian dan kemudahan infrastruktur antara sekolah bandar dan luar bandar masih wujud yang menuntut intervensi yang berterusan. Seperti yang kita ketahui, program-program yang dilaksanakan oleh KPM memerlukan beberapa cadangan penambahbaikan. Oleh itu, marilah kita melihat bersama beberapa cadangan penambahbaikan terhadap program-program yang dilaksanakan oleh KPM berkaitan kesamarataan peluang pendidikan di Malaysia. Yang pertama ialah menambahkan guru pendidikan khas. Dalam hal ini, ia dapat menampung jumlah murid yang berkeperluan khas yang semakin meningkat bagi memastikan setiap murid ini mendapat perhatian yang sepatutnya. Dan yang kedua ialah meningkatkan internet di kawasan luar bandar. Hal ini dikatakan demikian karena
Usaha berterusan melalui KPM untuk memperkukuh pendigitalan pendidikan termasuk meningkatkan literasi digital dan akses internet di kawasan luar bandar. Dan yang ketiga, eh, latihan guru pedagogi inklusif. Contohnya, membina kompetensi guru dalam mengendalikan kelas inklusif, memastikan guru dilengkapi dengan kaidah pengajaran yang sesuai untuk murid arus perdana dan berkeperluan khas. Dan yang keempat adalah melibatkan komunitas setempat. Dalam hal ini, ia dapat memperkukuh peranan komuniti seperti melalui program Jaulah Ramadan Community KPM untuk menyokong ekosistem sekolah dan pembangunan karakter murid. Dan yang kelima ialah bantuan teknologi kepada golongan B40. Hal ini dikatakan demikian karena ia dapat memberikan satu inisiatif bantuan agihan khas untuk membolehkan pelajar daripada golongan keluarga B40 mengakses teknologi bagi merapatkan jurang digital. Dan yang terakhir ialah pemantauan dasar yang lebih konsisten. Dalam konteks ini, ia dapat memperkasakan kajian dan inovasi dalam pendidikan untuk memastikan dasar-dasar pendidikan ini dipantau dan dilaksanakan dengan berkesan. Kesimpulannya, kesemerataan peluang pendidikan merupakan asas kepada pembinaan masyarakat yang inklusif dan progresif. Walaupun Malaysia telah memperkenalkan pelbagai program pendidikan untuk semua, isu akses, jurang sosial, dan cabaran pelaksanaan masih memerlukan perhatian berterusan daripada sekolah, guru, dan juga pembuat dasar. Oleh itu, diharapkan agar komitmen berterusan daripada pihak berkepentingan, peluang pendidikan yang lebih adil dan menyeluruh dapat direalisasikan. Jika usaha ini diteruskan dengan tekad yang kukuh, Malaysia berpotensi melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu, tetapi juga berdaya saing, berjiwa inklusif, dan mampu memimpin negara ke arah kemajuan yang lebih gemilang.